Nama saya Harundin bin Muhammad dan saya akan membentangkan pengajaran adab dan akhlak dalam membangunkan modal insan. Pembangunan modal insan merupakan salah satu aspek penting dalam membangunkan ekonomi negara yang berasaskan pengetahuan, berdaya saing, dan berdaya tahan. Secara semula jadinya, kita pasti akan menggambarkan pembangunan modal insan ini sebagai sesuatu yang melibatkan manusia atau insan. Terdapat beberapa pihak yang menyamakan modal insan dengan sumber manusia. Demi memacu ekonomi negara ke arah ekonomi yang berasaskan pengetahuan, pembangunan modal insan secara giat dan aktif adalah sangat penting. Pembangunan modal insan ini mestilah dilihat dari seluruh aspek manusia meliputi jasmani, rohani, intelek, dan emosi. Pembangunan modal insan terutamanya bagi sektor pengajian adalah agak penting karena daripada golongan ini adalah menjadi salah satu penyumbang utama ke arah matlamat untuk menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang maju. Kepentingan pembangunan modal insan juga dapat memberi impak kepada usaha untuk mempergiatkan lagi sistem pendidikan di Malaysia. Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam membangun dan memperkembangkan potensi manusia serta dapat menghasilkan modal insan yang beradab dan berakhlak yang memenuhi ciri-ciri Islam. Pendidikan dari sudut Islam memperlihatkan sesuatu contoh yang bersifat menyeluruh, sepadu, dan seimbang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya." Surah Al-Baqarah ayat 208. Pendidikan Islam bersifat menyeluruh kerana ia meliputi perkembangan manusia dari aspek jasmani, rohani, intelek, emosi. Di samping itu, menekankan kemajuan manusia dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat merupakan sifat keseimbangan dalam pendidikan Islam. Oleh itu, pembangunan adab dan akhlak Islam juga harus ditekankan bagi mencapai kejayaan dalam pembangunan modal insan selain daripada pembangunan jasmani. Saya, Nur Najihah binti Syuhaimi, akan menerangkan tentang definisi adab dan akhlak. Adab berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud tingkah laku yang baik, sopan dan berakhlak. Manakala perkataan akhlak berasal daripada perkataan Arab yang bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku dan adat kebiasaan. Definisi akhlak menurut istilah ialah sifat yang tertanam dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian atau paksaan. Ahli falsafah Islam yang terkenal, Ibnu Miskawih, mentarifkan akhlak itu sebagai keadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Setengah orang berkata, jika tiada agama bagi sesuatu kaum itu, maka akhlaklah yang menjadi agama bagi mereka. Ini kerana akhlak adalah bahagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia kerana ia menjadi penentu kejayaan atau kegagalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Saya, Nur Bazila binti Yusuf, akan membentangkan kesan-kesan keruntuhan akhlak dalam pembangunan modal insan. Keruntuhan akhlak ini boleh memberi kesan kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Pertama ialah kesan terhadap individu. Akhlak merupakan cermin dan pribadi seseorang individu dan ia sangat penting dalam kehidupan seseorang individu itu. Individu yang mempunyai akhlak yang baik akan dipandang mulia dan tinggi, manakala individu yang tidak mempunyai akhlak yang baik pula akan dipandang serong dan dicemuh oleh masyarakat sekeliling. Antara contoh akhlak yang tidak baik yang sedang berlaku di negara kita ialah seperti berzina, pembuangan bayi, homoseksual, penagih dadah dan sebagainya. Kesan keruntuhan akhlak terhadap keluarga. Institusi kekeluargaan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk
sesebuah masyarakat yang aman, bahagia dan harmoni. Keruntuhan akhlak sesebuah institusi kekeluargaan akan memberikan kesan yang sangat besar ke atas keharmonian dan kebahagiaan keluarga itu. Ketidakharmonian dalam kekeluargaan boleh menyebabkan berlakunya penceraian. Masa depan anak-anak pula akan terbiar dan tidak terpelihara akibat kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa. Ia juga boleh menyebabkan berlakunya masalah-masalah sosial lain seperti buli, melepak, perjudian dan lain-lain. Kesan terhadap masyarakat. Kebangkitan sesebuah bangsa, agama dan negara boleh dilihat dari segi akhlak dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Kesan ketara akan terjadi sekiranya akhlak generasi muda pada hari ini tidak dibendung, ialah masyarakat akan menjadi porak-poranda, berpecah belah dan tidak bersatu padu. Sikap curiga dan buruk prasangka akan wujud di dalam hati masyarakat dan boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, kesan keruntuhan akhlak terhadap negara. Negara juga akan terkesan akibat daripada berlakunya keruntuhan akhlak ini. Jatuh bangun sesebuah negara itu bergantung kepada akhlak generasi zaman sekarang. Kesan yang mungkin berlaku akibat daripada keruntuhan akhlak ini ialah negara akan kehilangan generasi dan pemimpin pada masa yang akan datang. Pembangunan negara juga akan terbantut dan ekonomi negara akan jatuh berpunca daripada wujudnya keruntuhan akhlak yang tinggi dalam kalangan masyarakat itu. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amin bin Rozaini. Saya akan membentangkan tentang kepentingan agama dalam pembentukan akhlak. Kaedah Islam dalam pendidikan moral sangat mementingkan pemupukan atau kepercayaan rohani. Ini kerana akidah adalah teras utama Islam. Kepentingan akidah dalam Islam dapat dilihat melalui Al-Quran dan Sunnah yang banyak berkaitan dengan pembentukan akidah dan kepercayaan akhlak. Dalam hal ini, penerapan nilai-nilai moral bermula dari pengetahuan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melahirkan insan yang soleh dan bermoral. Dengan menghubungkan rukun iman pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, pengajaran nilai moral yang berkesan berlaku. Kekuatan kepercayaan seseorang juga dapat diukur dan difahami dari nilai moralnya. Kuatnya iman akan membentuk akhlak yang lebih baik dan mulia, sementara lemahnya iman akan menghasilkan akhlak yang buruk. Dengan kata lain, agama adalah asas moral manusia. Tanpa agama, pendidikan moral yang mulia tidak akan kekal, tetapi hanya sementara, yang akhirnya akan menyebabkan kegagalan pendidikan moral itu sendiri. Di samping itu, pendidikan agama juga dipercayai mempengaruhi cara berfikir anak muda masa kini, terutama golongan muda, dan diikuti dengan perilaku mereka. Oleh itu, orang yang mempunyai pendidikan agama lebih cenderung untuk mengamalkan nilai moral Islam dan tidak melakukan perkara buruk. Seperti yang kita semua ketahui, individu perlulah mempunyai kepercayaan agama yang kuat ketika menghadapi cabaran hidup. Kepentingan nilai agama dalam masyarakat berbilang etnik masih relevan dalam masyarakat berbilang agama seperti di Malaysia. Pada masa yang sama, dalam proses pembangunan modal insan harus seimbang dengan peningkatan rohani setiap masyarakat. Untuk pembangunan modal insan, pengetahuan yang mencukupi mesti diberikan dan diperoleh. Dan mereka mesti dididik untuk menjadi sebuah masyarakat yang mempunyai moral, jasmani dan rohani yang mulia. Oleh itu, jelas bahawa peranan agama dan kerohanian tidak boleh diabaikan dalam bentuk pendidikan moral dan etika. Pendidikan moral yang berteraskan akidah dan nilai-nilai keagamaan lebih sempurna dan masa depan dijamin dengan memupuk manusia berkualiti tinggi sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, iaitu sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Namun,
Terdapat pelbagai ideologi yang menolak peranan agama dalam pendidikan nilai-nilai moral dan etika. Sebagai contoh, selain melemahkan pendidikan nilai-nilai keagamaan, sekularisme juga mempunyai kemampuan dan kemungkinan untuk merosakkan moral manusia yang menyebabkan timbulnya pelbagai masalah dan gejala sosial yang berada di luar ruang lingkup orang dan penganut yang rasional. Di samping itu, sekularisme juga adalah budaya barat yang telah menyebar ke pemikiran dan budaya kebanyakan masyarakat hari ini. Sekularisme menekankan nilai-nilai yang tidak ada kaitan dengan alam rohani atau akhirat. Oleh itu, pemahaman ini secara tidak langsung akan menghakis nilai-nilai moral atau akhlak manusia, termasuk umat Islam. Pendek kata, ideologi sekularisme sangat asing dan bertentangan dengan cara hidup Islam berdasarkan akidah Allah. Assalamualaikum Ustazah dan rakan-rakan. Nama saya Nur Afika binti Mak Fadlan. Hari ini saya akan membentangkan peranan dalam pembangunan modal insan terbahagi kepada 3, individu, keluarga dan komuniti. Peranan dalam pembangunan modal insan terhadap individu. Remaja haruslah mempunyai pegangan agama dan moral yang kuat. Remaja haruslah menggunakan pegangan agama yang kuat itu untuk sebagai benteng untuk melindungi diri mereka dari melakukan perkara-perkara yang negatif. Setiap agama mengajar penganutnya untuk melakukan perkara yang positif dan meninggalkan perkara-perkara yang negatif. Seterusnya, remaja haruslah pandai memilih rakan sebaya. Ini kerana mereka memberi impak yang besar dalam kehidupan seseorang remaja tersebut. Remaja tidak akan mudah terpengaruh sekiranya mereka pandai memilih rakan sebaya yang baik. Rakan sebaya juga akan menjadi contoh dan teladan dalam hidup mereka. Pembangunan modal insan terhadap keluarga. Ibu bapa haruslah mempunyai bimbingan dan pengetahuan pendidikan yang sesuai supaya anak-anak yang mereka jaga mendapat bimbingan dan pendidikan yang sesuai. Ibu bapa janganlah menjadi seperti ketam mengajar anaknya yang berjalan lurus sedangkan diri sendiri berjalan menyiring. Seterusnya, mengawasi sosialisasi remaja dan rakan sebaya. Dalam proses pengembangan dan pembentukan identiti dan kepribadian remaja, pentingnya tingkah laku keibubapaan dalam keluarga juga harus diberi perhatian. Individu yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap watak anaknya adalah ibu bapa mereka sendiri. Proses pendidikan moral remaja melalui pendidikan ibu bapa mempengaruhi kehidupan remaja ini kerana mereka melihat ibu bapa mereka sejak daripada kecil. Terakhir sekali, memberi contoh dan teladan dalam hubungan dan interaksi terpesona dan menjadi teladan yang baik. Ibu bapa perlulah menjadi bimbingan kepada anak-anak mereka, tetapi mereka juga perlulah menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Ini kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Peranan dalam pembangunan modal insan terhadap komuniti. Hubungan erat antara jiran. Penghubungan dalam hubungan kejiranan dapat melatih individu untuk membantu dan memupuk nilai murni dalam konteks yang lebih luas. Nilai-nilai moral adalah sejenis pengurusan hubungan interpersonal yang baik, termasuk agama, masyarakat, jiran dan orang sekeliling. Tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dalam membenteras jenayah dalam kalangan remaja di kawasan kejiranan. Seterusnya, bekerjasama dalam mengembang moral anak-anak muda. Komuniti haruslah memperhatikan pelbagai bentuk tingkah laku orang muda yang mencurigakan dan mengarahkan, menegur dan mengadu kepada orang yang bertanggungjawab. Kejadian tingkah laku yang mencurigakan di kalangan orang muda akan membantu membimbing anak muda menjalankan tugas sebagai seorang role model kepada remaja yang lain. Sama seperti persekitaran masyarakat, pelajar yang dibesarkan dalam persekitaran bahaya lebih mudah terdedah kepada kesan persekitaran tempatan. Oleh itu, persekitaran masyarakat mesti dipertimbangkan dalam proses membentuk moral dan kepribadian pelajar. Terdapat 3 cabaran yang dihadapi dalam pembentukan adab dan akhlak iaitu pendidikan, keluarga dan media massa. Kita sudah memahami bahawa tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk membentuk seseorang yang bermoral dan sempurna sehingga dia dapat terus melakukan kebaikan dan menghindari kemaksiatan sepanjang hidupnya. Di Malaysia, pendidikan Islam telah menjadi pendidikan yang wajib di semua peringkat dari tadika sehingga pendidikan tinggi. Tetapi sayangnya, dalam masyarakat yang melibatkan kaum muda secara menyeluruh, ia tidak cukup untuk mencegah terjadinya kemerosotan akhlak.
Ketidakcekapan ini disebabkan oleh pelbagai faktor, termasuk penyesuaian pantas sistem pendidikan terhadap keperluan peperiksaan sekolah. Oleh itu, walaupun pelajar telah mempelajari mata pelajaran agama di sekolah, mereka lebih cenderung untuk lulus peperiksaan dari tujuan pembentukan adab dan akhlak. Seterusnya, institusi keluarga yang dipimpin oleh ibu bapa wajib memainkan peranan yang penting dalam membentuk akhlak anak-anak kerana masyarakat sebenarnya adalah jelmaan dari didikan keluarga. Jika kita lihat, keruntuhan akhlak masyarakat barat umpamanya berpunca dari runtuhnya institusi keluarga mereka yang telah gagal melahirkan manusia yang beradab. Secara tuntasnya, perkembangan institusi keluarga di Malaysia semakin dipengaruhi oleh barat. Terdapat banyak punca yang menjadi asbab untuk keadaan ini, termasuk pengaruh pembangunan kebendaan dan pengaruh globalisasi yang telah melahirkan manusia yang tidak mementingkan hal-hal agama. Impaknya, sebahagian ibu bapa tidak mengambil berat tentang pendidikan agama dan moral anak-anak mereka. Mereka percaya bahawa faktor utama kebahagiaan terletak pada kemewahan hidup. Hasilnya, mereka menghabiskan lebih banyak masa di tempat kerja dan lebih sedikit masa dengan anak-anak mereka. Anak-anak yang diabaikan ini kemudian mencari kesenangan di luar rumah, mendekatkan diri dengan rakan sebaya dan kemudian dipengaruhi oleh persekitaran mereka yang dominan dan akhirnya jatuh ke dalam krisis moral. Akhir sekali, media massa juga memberi kesan negatif terhadap akhlak masyarakat, terutamanya golongan remaja. Didorong oleh keuntungan dan permintaan yang banyak, beberapa media massa mengabaikan kenyataan bahawa program, karya dan bahan yang dipaparkan kepada umum mengandungi unsur hedonisme, iaitu pegangan hidup yang mementingkan keseronokan, budaya toleransi atau kebebasan yang bertentangan dengan agama dan budaya sosial. Iklan yang disiarkan langsung tidak menggambarkan budaya masyarakat Melayu Muslim, tetapi mempromosikan nilai-nilai hidup barat yang bebas. Filem yang ditayangkan kerap kali mempromosikan budaya barat yang tidak menjunjung tinggi martabat akal, sains dan kemanusiaan. Implikasinya, golongan remaja ini semakin hilang nilai jati diri sehingga mengalami krisis identiti dan akhlak yang buruk. Cadangan dalam memperkukuhkan akidah. Pertama, mengadakan suatu aktiviti yang berkesan untuk menilai akhlak remaja atau pelajar di sekolah. Ini bermakna mereka bukan sahaja dinilai dari sudut sikap, malah dinilai juga dari sudut amalan dan penghayatan. Pelajar diwajibkan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti berbentuk penghayatan Islam perlu dibanyakkan dalam sekolah harian. Mereka yang menunjukkan nilai akhlak dan sasial mulia boleh diberi dalam bentuk pengukuhan atau pengajaran. Peruntukan waktu atau masa pengajaran sivik, kewarganegaraan dan pendidikan Islam juga perlu diberi perhatian oleh pihak berwajib yang terlibat agar penyampaian dapat dilakukan dengan baik dan berkesan. Seterusnya, guru pendidikan Islam yang merupakan contoh dan role model kepada para pelajar. Guru haruslah mempamerkan nilai akhlak mulia dan memainkan peranan yang penting sebagai pendidik yang mempunyai nilai murni. Kecemerlangan guru bergantung kepada keupayaan menghubung dan mempamerkan diri dalam mengamalkan adab-adab yang dituntut. Sebagai contoh, memberi salam apabila bertemu dengan guru-guru di sekolah ataupun pelawat. Itu sebagai contoh. Seterusnya, faktor kerohanian dan akidah kepercayaan yang ditekankan oleh Islam harus diperkukuhkan dalam kalangan pelajar. Faktor kerohanian atau akidah dan kepercayaan haruslah ditekankan lagi bahawa sebarang bentuk pendidikan moral atau etika tidak dapat dihasilkan amalan moral atau istiqamah yang konsisten dan berkesan jika tidak dikaitkan dengan kepercayaan atau faktor agama. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, di era yang semakin kompleks ini, dikatakan bahawa kaedah Islam yang berkesan telah membawa keinginan untuk meningkatkan peradaban ummah dan mengembangkan modal insan dengan mentaliti kelas pertama. Seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya yang bermaksud, jika orang-orang di suatu negara percaya dan bertakwa, kita pasti akan menaburkan rahmat dari langit dan bumi ke atas mereka. Surah Al-A'raf ayat 96. Oleh itu, amalan dan penghayatan nilai-nilai moral dan kekuatan rohani yang tinggi oleh anak muda terutamanya pelajar perlu ditingkatkan dan kesannya diukur. Ringkasnya,
Jika kita ingin mencapai dan melaksanakan lebih banyak pembangunan modal insan, kita mesti meningkatkan dan mempraktikkan pendidikan berdasarkan tauhid, falsafah dan nilai-nilai Islam. Pendidikan moral berdasarkan konsep Islam juga mesti dititik beratkan agar perkara yang mungkin mengelirukan tidak berlaku dalam masyarakat Malaysia.